Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Aku tiba di bank ini bagi menggantikan seorang sahabat aku yang mengambil cuti kecemasan sekali lagi. Okey, bank ni akan meletakkan seorang saja pengawal pada waktu malam. Shift akan bermula pada 8 malam hingga 8 pagi. Okey, aku terangkan keadaan bank terlebih dahulu. Setiap 2 jam, kami perlu meronda ke setiap tempat yang berada di bank. Kami akan ke tempat officer, kaunter, bilik CCTV, bilik simpan duit, bilik briefing, tingkat 1 dan tingkat 2. Okey, tingkat 1 bahagian kereta ni macam office lah keadaannya. Tingkat 2 ni pula lain macam sikit. Lepas bilik simpan fail ni akan ada satu pintu ke bilik sembahyang. Banyak patung Tuhan Cina di sana. Okey, jadi korang dah tahu kan macam mana keadaan bank yang aku jaga pada waktu malam tu. Kisahnya bermula begini. Perutku mula mengeluarkan bunyi keroncong. Lapar gila kot masa tu. Aku nak keluar pergi beli makanan, tetapi hujan lebat sangat. Dahlah naik motor, aku menuju ke pantry bank dengan harapan adalah sedikit makanan untuk aku mengalas perut. Sebelum sampai ke pantry, aku akan melalui surau dan tandas. Pintu surau tak bertutup. Masa lalu tu, aku terperasan kelibat seperti orang memakai telekung berdiri di penjuru bilik surau tu. Tetapi bila aku lihat semula, dah tak ada. Aku terus lari ke pantry. Tengok tiada apa-apa makanan. Aku kembali ke ruang hadapan. Hampir saja nak terlelap. Tiba-tiba satu telefon di meja staf berbunyi. Untuk pengetahuan korang, semua telefon akan berbunyi serentak jika customer call ke nombor bank. Jika hanya bunyi dari satu telefon saja, bermakna itu intercom, panggilan dari tingkat 1. Tapi, tingkat 1 tak ada orang masa tu. Berderau darahku. Dan bila aku angkat telefon tu, talian dimatikan begitu saja. Setelah 2 jam berlalu, kini aku perlu meronda bagi melaporkan keadaan. Ada saja pengawal yang tak meronda dan hanya menulis balik di buku laporan. Tapi aku fikir, itu kan tanggungjawab. Gaji yang dapat itulah beli makanan yang jadi darah daging. Jadi aku pun meronda di sekeliling ofis pegawai. Semuanya okey dan baik. Kawasan kaunter pun semuanya baik. Aku naik ke tingkat 1. Okey, tak ada sesiapa langsung. Otakku hanya berfikir, siapa yang call dari tingkat 1 tadi? Baiklah, aku terus proceed ke tingkat 2 bahagian file. Baru saja nak buka pintu, bunyi fail jatuh. Segera aku buka pintu, buka lampu. Tapi tiada apa-apa yang aku nampak. Tak ada fail pun yang jatuh. Aku buat muka bodoh je lalu situ padahal dalam hati dah cuak sangat. Okey, bilik yang terakhir. Bilik sembahyang tu. Aku buka pintu tu perlahan. Aku merasakan ada sesuatu yang pelik. Di sebelah patung tu, ada diletakkan colok dalam sebuah kotak kecil. Dan di hadapan patung, ada colok yang baru saja dibakar. Panjang lagi. Sama panjang seperti yang dalam kotak kecil tu. Aku segera menutup pintu bilik sembahyang tu untuk beredar. Baru saja nak melangkah pergi. Bunyi ketukan pintu dari dalam bilik sembahyang tu. Aku tak fikir apa, aku terus lari laju ke bawah. Sesampai saja di bawah, aku terus duduk sambil hilangkan penat. Melihat kereta lalu lalang di luar bank, hilang sikit rasa ketakutan aku. Selepas dalam 1 jam berlalu, alarm bank tiba-tiba berbunyi. Terkejut aku, telefon pun berbunyi serentak. Aku mengangkat call.
Headquarter bank akan call jika alarm berbunyi. Selalunya jika pengguna ATM atau CDM terhentak atau menekan terlalu kuat, alarm akan berbunyi. Hello, ini dari HQ. Boleh saya tahu siapa bercakap di sana? Suara seorang lelaki di telefon. Ya, saya Mamat, pengawal yang bertugas malam ni. Tadi ada yang menggunakan CDM sebab tu alarm berbunyi, jelasku. Taklah bro. Alarm berbunyi sebab pintu di tingkat 1 ada orang buka. Jawab lelaki tu. Pucat seluruh muka aku. Kaku satu badan, tak payah cakap lah masa tu. Aku baru lepas 1 jam turun. Dia cakap ada orang buka pintu di atas. Okey, tak apa, saya pergi cek. Jawabku untuk menamatkan perbualan. Aku meletakkan gagang telefon. Aku tak pergi cek pun apa yang ada dekat atas. Lantaklah. Dari apa-apa yang jadi, lagi susah aku nak bekerja. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Sekali lagi telefon berbunyi. Cuma satu telefon yang berbunyi. Aku angkat. Aku tak dengar apa-apa. Dia senyap je. Aku tahu ini call dari tingkat 1 yang tiada orang tu. Lepas beberapa minit aku letak call. Aku cuba buat bertidur. Tapi banyak kali juga kerusiku ditarik. Kerana kerusi itu ada roda di bawah, so kerusi itu akan bergerak bila ditarik. Stres aku jaga bank malam tu sebab tak dapat tidur. Tak apalah asalkan benda tu tak munculkan diri. Memang banyak betul dugaan bekerja sebagai pengawal yang bertugas pada shift sebelah malam. Itu saja kisah dari aku. Sekian.